Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya, Sarvini, mewakili grup 9 daripada seksyen 19 dan tajuk esei kita pada hari ini adalah peranan bahasa kebangsaan sebagai medium kesepaduan rakyat Malaysia, satu analisis. Dan ini merupakan ahli kumpulan kita. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Nama saya Sarvini dan hari ini saya akan membentangkan pengenalan bagi esei grup saya. Bahasa Malaysia atau bahasa kebangsaan memegang peranan yang amat penting dalam konteks kesepaduan rakyat bagi sesebuah negara yang pelbagai kaum seperti Malaysia. Dan di Malaysia, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan seiring dengan kemerdekaan negara iaitu pada tahun 1957. Keputusan untuk mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah dikukuhkan lagi dengan pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan 1963. Sejak itu, peranan dan kepentingan bahasa Melayu dalam memupuk kesepaduan di dalam rakyat Malaysia telah menjadi subjek kepada pelbagai perbincangan dan analisis. Pertama sekali, pendahuluan atau pengenalan ini akan membincangkan tentang peranan bahasa kebangsaan. Antara peranan bahasa kebangsaan adalah kesepaduan rakyat. Seperti yang kita tahu, bahasa kebangsaan membantu menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan memastikan semua etnik merasa dihargai dan bersatu. Selain itu, komunikasi praktikal juga akan menjadikan peranan bahasa kebangsaan di mana bahasa Melayu berfungsi sebagai alat berkomunikasi utama di antara etnik yang berbeza untuk memudahkan urusan harian dan rasmi. Akhir sekali, simbol kesepaduan juga menjadi salah satu peranan bahasa Melayu di negara kita. Bahasa kebangsaan menjadi lambang perpaduan dan identiti nasional yang menggambarkan keutuhan dan kesatuan rakyat Malaysia. Sehubungan dengan itu, kepentingan bahasa Melayu juga dibincangkan dalam pengenalan ini. Yang pertama, bahasa Melayu membantu membentuk identiti bersama di kalangan rakyat Malaysia melampaui batasan etnik. Selain itu, bahasa Melayu juga dapat meningkatkan kesefahaman antara etnik. Melalui bahasa yang sama, interaksi antara etnik menjadi lebih lancar dan harmoni, sekaligus mengurangkan salah faham dan ketegangan. Akhirnya, pendidikan dan juga medium pengajaran antaralah kepentingan bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dan menyediakan asas yang sama bagi semua pelajar tanpa mengira latar belakang etnik. Seterusnya, menurut sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu oleh Profesor Ramlah Hamzah pada tahun 2010, salah satu tokoh penting dalam pembentukan bahasa Melayu adalah Dato' Onn Jaafar. Beliau merupakan seorang pemimpin politik yang turut memainkan peranan penting dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Usaha beliau untuk mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah membawa kepada pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan Malaysia. Usaha gigih Dato' Onn Jaafar dalam memajukan agenda perpaduan di kalangan rakyat tidak hanya merupakan suatu langkah yang bernilai, malah juga sejajar dengan peribahasa Melayu yang menyatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sudah terang lagi berseluruh bahawa bahasa Melayu membawa pengaruh yang besar sebagai medium untuk menjalinkan hubungan silaturahim dan memperkukuhkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia dan lambang identiti negara. Maka, sebagai warga negara yang terhormat dan bertanggungjawab di tanah air Malaysia adalah kewajipan kita untuk mengambil inisiatif proaktif dalam mengeksplorasi dan mengambil langkah tegas bagi membangkitkan semula kedaulatan bahasa Melayu yang secara hakikatnya merupakan inti kebangsaan dan identiti kolektif kami berlandaskan fungsinya sebagai bahasa perpaduan kita. Saya Wong Zihui. Bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu merupakan simbol identiti negara kita. Antaranya, bahasa kebangsaan adalah simbol kemerdekaan dan marah negara yang telah berjaya membebaskan diri daripada penjajahan.
Pada tahun 1957, Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengisytiharkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa rasmi dan bahasa utama dalam urusan pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan media massa negara. Misalnya, dalam proses pentadbiran negara, termasuk dalam penyediaan dokumen rasmi seperti undang-undang dan peraturan-peraturan kerajaan. Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam menyuarakan aspirasi dan tekad negara untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya, penggunaan bahasa Melayu dalam pidato-pidato penting seperti Proklamasi Kemerdekaan Malaysia pada 31 Ogos 1957 oleh Tunku Abdul Rahman. Sesungguhnya bahasa kebangsaan adalah lambang semangat kebangsaan yang paling perkasa. Selain itu, bahasa kebangsaan dapat membezakan identiti dan seterusnya membentuk jati diri sesebuah bangsa. Ciri yang paling unik untuk membezakan satu bangsa dengan bangsa lain adalah bahasa kebangsaannya. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang etnik, budaya dan agama secara konsisten telah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghubungan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Melalui penggunaan bahasa yang sama, rakyat membina kesedaraan dan merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada satu entiti yang lebih besar, iaitu Malaysia. Penggunaan bahasa kebangsaan telah menciptakan ikatan yang erat di antara rakyat Malaysia dan mencerminkan penanda identiti nasional. Seterusnya, bahasa kebangsaan adalah simbol identiti yang memainkan peranan penting dalam memperkuatkan kebanggaan dan kesetiaan rakyat kepada Malaysia. Dengan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai aspek seperti pendidikan, media massa dan urusan rasmi, rakyat dapat menanamkan dan memupuk rasa cinta kepada negara dan turut mengukuhkan rasa kesetiaan kepada negara. Ini juga mewujudkan ikatan emosional yang kuat antara rakyat Malaysia dan negara. Bahasa jiwa bangsa adalah frasa yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya sesuatu bahasa kepada bangsa di Malaysia. Kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berautonomi, keberadaan bahasa kebangsaan adalah penting sebagai alat dan pendorong untuk memperkukuhkan identiti dan sahsia negara. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah berkenaan memupuk sikap bahasa yang positif dan mempertahankan bahasa itu selaras dengan status rasmi. Bahasa kebangsaan perlu dipertahankan dan diperkasakan sebagai identiti negara. Pemeliharaan dan penggunaan bahasa kebangsaan adalah kunci untuk memastikan kestabilan dan integriti sebuah negara. Oleh itu, semua lapisan masyarakat haruslah melibatkan diri secara aktif dalam menggunakan dan mempromosikan bahasa kebangsaan supaya dapat membina pemahaman dan menghormati perbezaan budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya ialah Angelisa Chen Alex Ana. Saya akan membincangkan isi kedua, iaitu bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan. Bahasa kebangsaan memainkan peranan penting sebagai alat perpaduan di negara Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian agama, kaum, budaya dan etnik. Perpaduan di negara boleh dicapai apabila rakyatnya menerima perbezaan antara satu sama lain dan bersatu padu. Pada masa kini, rakyat negara terutamanya penduduk di Sabah terdiri daripada lebih kurang 41 kumpulan etnik dan subkumpulan etnik yang mempunyai hampir 50 bahasa.
serta menuturkan bahasa mereka dalam 80 dialek yang berbeza. Antaranya adalah seperti Melayu, Dusun, Kadazan, India, Rungus, Bajau, Bugis, Cina dan sebagainya. Bagaimanakah penggunaan bahasa kebangsaan mampu memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat negara yang pelbagai agama, kaum, budaya dan etnik? Secara umumnya, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu telah menjadi medium komunikasi utama dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Dengan menggunakan bahasa kebangsaan dapat menunjukkan bahawa masyarakat menerima usaha untuk bersatu. Bukan itu sahaja, rakyat juga dapat memahami antara satu sama lain dengan lebih mudah dan baik. Kesannya, kita dapat mengelakkan kewujudan kekeliruan, konflik atau kesalahfahaman antara satu sama lain apabila menggunakan bahasa Melayu semasa berinteraksi dan berkomunikasi. Bukan itu sahaja, kita juga dapat mengatasi jurang perbezaan dan membentuk sikap saling menghormat. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa kebangsaan juga mampu mengeratkan hubungan persaudaraan antara rakyat negara yang terdiri daripada pelbagai bahasa ibunda dan latar belakang, tidak kira warna kulit, kaum dan agama. Dengan itu, mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah, lancar dan efektif semasa melakukan sesuatu seperti kerja atau aktiviti kehidupan seharian di mana-mana sahaja seperti di sekolah, halaman rumah, tempat awam, tempat kerja atau media sosial. Dengan ini, persekitaran yang bersatu padu, harmoni dan mesra akan dapat dibentuk. Nama saya Shirley Sangposing dan saya akan membentangkan isi ketiga dalam esei kami. Isi ketiga merupakan bahasa kebangsaan dalam pendidikan. Persoalan kita dalam isi ini adalah bagaimana bahasa kebangsaan dalam pendidikan dapat memupuk perpaduan. Perpaduan dapat tercapai melalui pendidikan kerana bahasa kebangsaan membolehkan keseragaman dalam bahasa komunikasi tercapai. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai bahasa ibunda yang berlainan. Ini menyebabkan dua individu daripada kaum yang berbeza sukar untuk berkomunikasi kerana tiada bahasa yang sama. Maka komunikasi yang berkesan gagal dicapai. Apabila bahasa kebangsaan digunakan dalam pendidikan, ini dapat mengajar anak-anak muda supaya dapat mempelajari bahasa Melayu dan dapat berkomunikasi dengan satu sama lain maupun berlainan kaum dan bahasa ibunda. Seterusnya, bahasa kebangsaan dalam pendidikan dapat menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan dalam diri anak-anak muda. Melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan, para pelajar dapat meningkatkan kesedaran terhadap nilai-nilai murni dalam diri mereka. Mereka juga dapat menanam rasa cinta akan negara dalam diri mereka. Maka melalui ideologi yang seragam ini, iaitu berbuat baik demi negara, perpaduan dapat dicapai. Namun belakangan ini, bahasa Inggeris menjadi seakan-akan batu loncatan dalam memartabatkan dan melaksanakan akta ini kerana bahasa Inggeris bukan lagi bahasa kedua tetapi bahasa utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam institut pendidikan. Para pelajar haruslah belajar untuk menghargai bahasa kebangsaan dan keseimbangan antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris haruslah diusahakan dalam konteks pendidikan. Salam sejahtera, nama saya Faryana dan saya akan membentangkan peranan bahasa kebangsaan dalam pentadbiran. Pertama, kita akan lihat bagaimana bahasa Melayu berfungsi sebagai alat penyatu dan komunikasi dalam pentadbiran. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi diwajibkan oleh Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Namun, terdapat pengecualian yang tertaluk kepada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang melindungi penggunaan bahasa lain di Malaysia. Bahasa Melayu digunakan dalam pelbagai urusan rasmi kerajaan seperti surat menyurat, perbincangan, taklimat dan mesyuarat. Dokumen penting seperti laporan tahunan, penyata kewangan dan surat berkeliling juga disampaikan dalam bahasa Melayu. Hal ini memastikan semua kekitangan kerajaan dapat berinteraksi dengan efektif tanpa mengira latar belakang etnik.
Seterusnya, penggunaan bahasa kebangsaan ini meningkatkan kecekapan dan kesepaduan dalam kalangan penjawat awam, mengurangkan kesalahfahaman dan meningkatkan kerjasama antara jabatan dan agensi kerajaan. Lebih penting lagi, ia menyemarakkan semangat kebangsaan dan identiti bersama dalam kalangan rakyat Malaysia dan mengikat segenap lapisan masyarakat dalam satu bahasa yang sama. Seterusnya ialah peranan bahasa kebangsaan dalam undang-undang. Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa mahkamah sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67. Menurut akta tersebut, semua prosiding di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah hendaklah menggunakan bahasa Melayu, kecuali saksi yang boleh memberikan keterangan dalam bahasa lain. Jabatan Peguam Negara juga telah menubuhkan bahagian bahasa kebangsaan pada tahun 1974 untuk menyediakan dokumen seperti Undang-Undang, Treaty, Perjanjian dan Borang dalam bahasa kebangsaan. Selain itu, Undang-Undang Tempatan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa mahkamah syariah dan digunakan dalam prosiding dan penyediaan dokumen. Selain itu, terdapat juga beberapa undang-undang bertulis di luar negara yang menjelaskan isu-isu berhubung penggunaan bahasa dalam mahkamah syariah di negara tersebut, sama ada bahasa asing atau bahasa kebangsaan seperti Akta Pentadbiran Undang-Undang Musim 2009 di Singapura dan Undang-Undang Kehakiman 1975 di Arab Saudi. Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu dalam prosiding mahkamah memastikan proses perbicaraan berjalan lancar, mengelak kesilapan dalam pentafsiran dan memastikan keadilan. Penggunaan bahasa Melayu dalam undang-undang juga mempertahankan identiti nasional dan mencerminkan kedaulatan serta budaya negara dalam sistem perundangan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainur Najwa akan menyambung tentang cabaran dan halangan dalam usaha memartabatkan penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menghadapi cabaran yang besar dalam bidang pendidikan. Kurikulum sekolah yang kurang menekankan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan teknologi serta kekurangan bahan pengajaran berkualiti menyebabkan pelajar kurang menguasai dan berminat terhadap bahasa ini. Namun, waktu pembelajaran yang singkat juga mengakibatkan pelajar kurang fasih dalam berbahasa Melayu dan jarang menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu menghadapi halangan besar akibat persaingan daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti perundangan, perniagaan dan pendidikan. Penguasaan bahasa Inggeris dianggap penting untuk masa depan pelajar menyebabkan dasar pendidikan berubah termasuklah pelaksanaan PPSMI pada tahun 2003. Penggunaan bahasa rojak, terutamanya dalam kalangan generasi muda dan media, merosakkan keindahan dan keaslian bahasa Melayu. Akibatnya, pengguna bahasa Melayu menghadapi kesukaran menulis dan berkomunikasi secara formal serta keaslian bahasa kebangsaan kita terjejas dengan teruk. Kemajuan teknologi maklumat juga menjadi cabaran yang besar kerana dominasi bahasa Inggeris dalam dunia digital. Internet, media sosial, aplikasi dan perisian lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris, menyebabkan pengguna lebih terdedah kepada bahasa tersebut. Sumber ilmu dan kursus dalam talian juga lebih banyak dalam bahasa Inggeris, menyulitkan akses maklumat dalam bahasa Melayu. Persepsi masyarakat yang menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa yang ketinggalan zaman dan tidak berdaya saing menjadi cabaran dalam memartabatkannya. Banyak orang lebih berminat menggunakan bahasa Inggeris melihatnya sebagai petanda kemajuan. Meskipun penting untuk komunikasi antarabangsa dan pendidikan tinggi, bahasa Melayu haruslah diutamakan sebagai bahasa kebangsaan kita. Selamat sejahtera, nama diberi Mix Ryan Naison, pelajar perubatan tahun 1. Jadi dalam masa yang singkat ini, mari kita terokai mengenai bahasa Melayu dalam konteks negara Malaysia yang berbilang kaum serta bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kedudukannya yang kukuh di era globalisasi ini. Pertama, bahasa Melayu bukan hanya satu bahasa rasmi, tetapi juga bahasa kebangsaan yang membawa bersama warisan budaya dan sejarah yang kaya. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menegaskan peranan penting bahasa Melayu dalam menyatukan rakyat Malaysia. Namun, dalam era globalisasi ini, keagungan bahasa Melayu semakin tergugat. Apakah langkah-langkah wajar yang harus diambil?
Salah satu langkah penting adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan dari peringkat rendah hingga tinggi. Ini akan memastikan bahwa generasi muda dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik tanpa rasa janggal atau kurang yakin ketika menggunakan bahasa ini di peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, pihak penerbit juga perlu mengambil inisiatif untuk menerbitkan lebih banyak bahan bacaan dalam bahasa Melayu, sama ada secara fisikal atau dalam laman sesawang. Ini akan membantu memastikan bahwa bahasa Melayu terus hidup dan berkembang dalam dunia digital yang semakin berkembang pada masa kini. Penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi juga memainkan peranan penting yang harus ditekankan. Ini termasuklah penggunaannya dalam komunikasi antara penjawab awam dan pelanggan. Dengan menggunakan bahasa Melayu secara meluas dalam urusan rasmi, kita dapat memastikan bahwa maklumat disampaikan dengan jelas dan tepat kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang etnik masing-masing. Secara keseluruhannya, langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa bahasa Melayu terus menjadi bahasa kebanggaan dan identiti kebangsaan Malaysia. Dengan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya, kita dapat memastikan bahwa bahasa Melayu terus berkembang sejajar dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi ini. Semua ini adalah usaha bersama untuk memastikan bahasa Melayu terus menjadi tonggak utama dalam mencapai sebuah negara yang tinggi nilai integritinya. Sesuai dengan peribahasa Melayu yang mengatakan di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Intihannya, bahasa Melayu bertindak sebagai alat yang menghubungkan pelbagai etnik dan komuniti di negara ini, sekaligus menyatukan mereka di bawah satu payung identiti nasional yang kukuh. Walaupun terdapat cabaran dalam pelaksanaan sepenuhnya penggunaan bahasa kebangsaan ini, seperti persaingan dengan bahasa Inggeris, usaha berterusan perlu dilakukan untuk memastikan bahasa Melayu tetap relevan dan berfungsi dalam konteks globalisasi. Akhirnya, untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, langkah-langkah yang lebih proaktif perlu diambil. Ini termaksud memperkukuhkan dasar bahasa dalam pendidikan dan bahan bacaan. Kita seharusnya menghindari diri daripada menjadikan individu yang terlalu terpaku pada arus pemodenan dengan memberikan kelebihan kepada bahasa asing dan mengabaikan nilai penting bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita. Bakat apa patah, yang curik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Itu sahaja pengulasan daripada saya. Sekian, terima kasih.